Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang ku gapai pasti. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? By the way, suara saya dengar tak? Jelas tak? So kalau jelas tolong komen, tolong bagi tahu jelas ke jelas. Kalau perlu saya kuatkan sikit, okey? Alright. So siapa yang baru balik kerja, baru balik daripada serat tarawih, terima kasih. So bila bulan Ramadan ni, tak silap saya ini adalah kali pertama kot saya buat kelas untuk pemilik buku panduan closing. Oh, kuatkan sikit lagi boleh? Boleh, tak ada masalah. Sekarang okey dah? Okey sikit ke? Percubaan 1 2 1 2. Okey, terima kasih semua. Alright, so siapa yang baru balik solat tarawih, terima kasih sebab dah berjaya solat tarawih. Oh, tak ada suara, kejap. Di Facebook dah ada suara belum? Minta maaf lah, saya ter-unmute. Okay, so yang berada di Zoom, kita ada 26 orang ini. Boleh tak just screenshot? Boleh tak screenshot untuk kelas hari ini, bagi tahu dalam kita punya Telegram yang kita dah start Dan insyaAllah hari ini apa yang kita akan belajar adalah, sebab saya banyak terima tau, saya banyak sangat terima soalan, Sir, kenapa orang kan PM nak harga, betul tak? Setuju? Kan orang PM nak harga, orang PM nak harga. Lepas saya bagi harga, Sir, dia senyap. Sebenarnya customer ni dia nak apa? Betul tak? Jangan marah tuan-tuan dan puan, anda-anda semua yang saya rahmati semua, malam-malam bulan Ramadan ni, jangan marah-marah. Okey, itu adalah dugaan, itu adalah ujian. Tapi sebelum kita marah customer kita, dan by the way kita tak adalah marah customer kita kan. Cuma sebelum kita nak memberi letak salah itu pada customer, adakah customer tu joy buyer ke? Ataupun customer tu hanya sekadar nak survey, ataupun mungkin dia nak kenal-kenal dengan kita kan. So sebelum kita nak marah-marah mereka, apa kata kita tengok diri kita dulu. Betul tak cara kita bagi harga? So tuan-tuan ataupun anda semua yang ada dalam sesi hari ini, okay, nanti tolong. Sebab kalau dengan saya ni, you kena share you punya cara you bagi harga, you kena share you punya skrip. Itu cara kita belajar. Sebab tu kita sebut kita punya sesi ni adalah sesi review. Kan, weekly activity review. WAR. Di mana setiap minggu ataupun setiap 2 minggu sekali saya akan conduct satu sesi, di mana dalam sesi ini kita akan lebih kurang spend masa hingga 90 minit untuk kita bedah siasat. Kan, bedah audit. So kalau Abang Nas dia ada bedah dia punya Instagram, kalau saya kita bedah awak punya script closing. Sebab percaya cakap saya lah kan, kadang-kadang kita punya script closing tu sangat tahun 2015, 2016. Bukannya saya kata tak boleh kita guna cara yang sama, tetapi you kena faham, kalau dah guna cara yang sama, tak ada hasil, lepas tu nak buat apa? Takkan nak stay. Kena ubahlah. Ni pun dah tahun 2021, betul tak? Tahun dah orang dah nak cepat. Orang tak nak tamat lambat lagi. InsyaAllah. Okay? Update dan improve cara close sale. Setuju Puan Wan Mardiana. Sebab tu kadang-kadang closing ni sebenarnya tak ada rahsia. Tanyalah semua orang yang pernah jual kelas saya tak pernah kedekut nak cerita pasal teknik closing, sebab bagi saya semua you tirulah sebiji pun script closing saya ataupun apa yang saya buat, tak semestinya you boleh dapat result yang sama. Pernah tak kita jumpa customer kan yang di Facebook, terima kasih, yang di Zoom pun, pernah tak kita jumpa customer yang PM nak harga? Pernah? Dia tak tanya apa-apa, PM nak harga. Betul? Dan kita bagi harga dan close.
close. Tak cakap banyak, nak harga kita bagi harga dan close. Betul? Ada? Ada juga customer yang kita PM ataupun kita PM, dia nak harga, kita dah bagi harga, lepas tu dia hilang, dia ghosting. Saya pun baru belajar perkataan ghosting sebenarnya. Saya ingat sebenarnya ghosting ni hanya dalam perhubungan. Rupanya dalam closing pun ada ghosting juga. Dahsyat kan nampak semua ni kan. Semua kalau boleh semua kau nak kaitkan semua. Tapi sebelum tu kadang-kadang dalam closing ni, kalau tanya saya lah, adakah ghosting itu wujud? Ghost itu wujud, cuma ghosting dalam closing itu tidaklah. Kalau tanya saya kenapa customer itu hilangkan diri, kalau semalam saya belajar dengan Bro Safwan, dia cakap yang pertama, sebab dia tak reply. Kan? Macam mana customer tu nak respon kalau dia tak reply? Yang kedua, kenapa customer itu tidak beli? Sebab dia tidak ada minat. Okay? Maksudnya dia masih survey lagi, perlukan masa. Dan yang ketiga adalah sebab dia tak ada duit. Okay? Dan nak tak kalau saya tambah yang satu lagi? Sebab satu lagi ni sangat penting. Kenapa tau? Customer, kenapa tak beli dengan kita? Sebab ini je. Dia tak suka kamu. Dia bukan masalah produk dah A, tapi dia tak suka kat kita. Itu je. So macam mana nak buat customer suka dengan kita? So paling penting adalah follow up. Nampak tak? Cik Su pun tanya, macam mana nak bagi dia suka kat kita? Nak bagi suka kat kita ni ada macam-macam cara. Dan paling penting adalah you hafal formula ni. Okay, hafal formula ni iaitu tahu, perlu, mampu. Bina bonding. Setuju? Setuju? Bina bonding, sebab kadang-kadang bina bonding ni dia tak boleh, you kena faham lagi-lagi zaman-zaman pandemik ni kan, nak bina bonding tu agak susah, limit. So kalau kita nak bina bonding secara WhatsApp itu agak ambil masa lah. So apa yang kita nak kena buat adalah jaga after sale kita. After sale ni bukan hanya sekadar WhatsApp dalam group, WhatsApp dalam WhatsApp personal. So kadang-kadang kita just bagi suara macam slow Sekarang masih slow ke? Sekarang dah kuat ni saya dengar jelas. Kuatkan sikit mic tu. Terima kasih. Alright. Okay. So cakap slow. Saya yang cakap slow. Okay, faham. Alright. Tapi saya memang dari dulu cakap macam ni. Kan, kita cakap slow-slow. Alright. So, insyaAllah kita dah nak mula. Alhamdulillah, ramai lah hari ni. Kalau kita buat kelas malam kan, mesti ramai. Kan, kita buat kelas malam mesti ramai. So, kalau di Facebook ni kita ada 44 orang. Hai apa semua, anda semua yang di Facebook, jangan lupa share, okay? Tapi kalau you nak komen-komen ataupun nak saya fokus kat korang yang berada di Facebook, saya minta maaf lah. Saya punya priority adalah pada orang-orang yang dalam Zoom. Ini adalah saya punya eksklusif. Tapi kita akan share juga sebab ilmu ni tak boleh disimpan seorang-seorang. Betul tak? Sebab tu saya suka ajar pada semua orang. Dan boleh tak kita start dengan satu formula bagaimana nak belajar dan ingat sampai bila-bila? Boleh ke? Okay, boleh Alhamdulillah. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk formula tu, kan, kadang-kadang kalau saya belajar ni saya excited. Kadang-kadang saya lupa. Dan kita kenalah start hari kita ni ataupun sesi kita ni dengan benda yang diberkati. So kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan pada semua orang yang ada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya rahmati, yang Allah rahmati sekalian. Dan semoga apa yang kita belajar hari ini Allah pemudahkan. Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan. So hari ini kita ada lebih kurang sejam, sejam setengah untuk kita upgrade lah. Kan, tajuk, bagi saya poin yang paling best. Bab harga. Betul tak? Sebab intro kita dah buat, cerita pasal produk kita dah buat, orang pun dah tahu dah pasal apa yang dia orang nak tahu. Cuma bila kita cerita pasal harga, customer senyap. Betul tak? Alright. Tapi sebelum kita nak settlekan benda tu, apa kata kalau saya nak share lah formula nak belajar dan ingat sampai bila-bila. Boleh? Sebab kadang-kadang kalau nak belajar ni tuan-tuan, kalau kita tak ada formula, pilih mana pun nak belajar pun, kita susah nak ingat. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang nak belajar ni dia ada formula dia juga. So kalau lepas ni nak belajar dengan leader ke, nak belajar dengan anak team ke, nak belajar dengan founder ke, pastikan kita guna formula ni, insyaAllah kita boleh ingat apa yang kita belajar tu sampai bila-bila. Alright, biasanya apa yang saya akan ajar pada semua orang adalah kita punya formula keramat kita. Okay, dan by the way, siapa-siapa yang belum kenal saya, nama saya Darman Syamil Fikri. Sebab kenapa saya tak kenalkan diri tau? Kita kena faham, sesi hari ni is not about me. It's about you guys. So saya tak nak lah nak cerita panjang-panjang saya punya nama lah, sekolah saya kat mana lah, saya belajar kat mana lah. Itu cerita nanti. Cerita nanti. So sekarang, apa yang kita nak belajar, kita belajar dulu dan selepas tu kita tanya soalan. Boleh? Alright, let's go. Alright, bismillah. Okay, so formulanya adalah very simple, iaitu FAST. Dan siapa yang dah tahu, kita review balik, dan siapa yang tak tahu, participate. Boleh? So kita ada Kemal. So Kemal ni antara founder-founder yang bagus jugalah, budak muda, founder kan. So dia sentiasa join lah kalau saya buat kelas, dan saya nak cakap terima kasih dan tahniah sebab sentiasa support. So cuba teka yang berada dalam sesi Zoom hari ni dan di Facebook. Okay, F yang pertama, nak kena buat apa kalau nak belajar dan ingat sampai bila-bila? Rasa-rasa F yang pertama ni nak kena buat apa? Penting tak ni F ni? Sebab kalau F ni tak ada, permulaan itu tak, dia tak ada starting. Gitu. Okay, Cik Syu cakap fokus. Okay, yang lain bagaimana? So F yang pertama, kalau nak belajar dan ingat sampai bila, nak kena buat apa? Okay, saya perlukan 2 orang lagi. Cuba share. Follow, setuju? Sebab kadang-kadang kalau kita nak belajar, kita kena follow lah, ikut je lah. Kan, kalau kita acak-acak pandai, nak belajar memang tak ingat lah. Betul? Imam Majid faster. Menarik, saya suka. Untuk malam ni, F yang saya perlukan adalah forget. Apa yang kita nak forget? Freekan minda untuk terima ilmu. So itu adalah bagaimana kita nak forgetkan minda kita ni. So apa yang kita nak kena forget? Boleh tak share? Biasanya orang akan cakap, so kita kena forgetkan masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah itu pasti ada. So tugas kita dengan masalah tu nak buat apa? Move on. Dah, teruskan saja hidup tu. Betul? So untuk nak belajar ni, apa yang kita nak forget adalah kita nak forgetkan kecaman orang lain, forgetkan pangkat, turunkan ego. Siapa kita di luar? Dahsyat. Power. Baru habis kelas ke ni? Ayat lain macam apa semua ni. Saya rasa macam baru habis kelas ke. Ada kelas best ke pagi tadi? Kan? So sebenarnya apa yang saya nak you forget adalah bukan forgetkan pangkat kita tu, jangan. Apa yang saya nak you forget adalah just forget ilmu-ilmu yang you dah belajar. Habis tu apa nak buat? Yalah, letaklah tepi dulu. Kenapa tau? Dia macam ni. You kena faham. Apabila kita bawa lah semua ilmu-ilmu yang hebat-hebat tu dalam kepala kita tu, dan setiap kali kita join kelas, kita akan jadi cawan penuh. Ya. Setiap kali aku cakap je kan, saya dah tahu dah. Kejap lagi ni kan, kejap lagi tu kan. Kalau kau semua dah tahu, kau buat. Bila kita buat, insyaAllah ada hasil. Tapi hasil kita mana? Peher tak? Itu je. So kalau boleh, kita dah nak jadi cawan. Nak jadi cawan apa? Betul. Jangan jadi cawan kosong. Kenapa? Nanti kalau aku tanya soalan, susah. Kalau kosong betul tu, korang punya kosong tu memang kosong habis. Tengah-ngah, memang kau terima je. Komen pun tak erti. Itu masalahnya kadang-kadang kalau kita ambil literally, kosongkan terus. Janganlah kosongkan. Sedih kat saya. Saya ni kalau tak ada orang komen, penat.
Tapi kalau ada orang komen, ada orang participate, saya boleh lanjut lah. Tahu-tahu habis dah 2 jam. Okay, so kita jadi cawan suku. Macam cawan je suku. Faham Cawan sahaja suku. Ni jangan suku. Nanti korang ni, okay, jadilah cawan suku. So macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Kita ni cawan penuh ke cawan suku? Habis kelas jadi penuh. Alhamdulillah, tak ada masalah. Itu yang kita nak. Okay, macam mana kita nak tahu kita ni cawan penuh ke cawan suku? Biasanya cawan penuh ni, geng-geng cawan penuh ni, apa ayat favorite dia? Ayat favorite dia lah, aku tahu dah. Tahu tak? Saya antara orang kadang-kadang kalau saya dah suka kelas tu kan, contoh kalau saya pergi, saya tak pernah join kelas Irina lagi, kelas Canva. Tapi kalau saya suka, biasanya saya akan join banyak kali. Walaupun aku dah tahu dah dia nak cakap apa, dia nak tunjuk slide apa dia gerak mulut je dah tahu dah apa benda, tapi saya akan biarkan. Maksudnya saya akan jadi cawan kosong, belajar dan belajar dan belajar. Sebab kadang-kadang benda tu yang menyebabkan ada keberkatan, dan satu lagi kita akan nampak sisi yang berbeza. Faham power ibu dia memang. Bukan setakat ibu dia power, TikTok dia pun power. Kan? Sekarang dah ramai dah nak jadi macam dia kan. Geng-geng Canva ni, aku pun tak faham lah. Dia bawa mungkin ada gerakan-gerakan geng-geng Canva kan. Buka FYP je. Tutorial ini, aku ingat semua Irina rupanya orang-orang lain. Tapi alhamdulillah lah vibe Irina tu dia dah bersebar. Okay. So kalau cawan suku ni pula, ayatnya apa? Menarik lah. Nak cuba? Ni adalah ciri-ciri orang yang cawan suku. Dan kenapa kita nak jadi cawan suku? Kenapa? Sebab perasan tak? Makin banyak kita belajar, makin banyak kita isi dalam gelas kita ni, makin banyak kita tak tahu. Contoh, kan kita belajar pasal business. Kita belajar pasal marketing, betul? So makin kita belajar pasal marketing, makin banyak kita belajar tentang manusia. Kan kita nak kenal manusia, kita nak kenal social psychology tentang manusia. Kita nak tahu tentang geolocation, tentang psikologi tentang manusia. Kita nak tahu apa behavior dia, bagaimana dia buat keputusan, betul? Lalu tiba-tiba daripada nak belajar marketing, dah belajar psikologi. Dah belajar pasal manusia pula, dah buat marketing, PM dah banyak, tak susah buat closing. Belajar closing pula. Dah terus buat closing, duit banyak, tak boleh nak kawal. Belajar finance pula. So itu maksud dia. So kalau kita nak terus belajar dan belajar, so step yang pertama adalah kita kena sedar. Kita kena sentiasa dalam keadaan sedar. Kalau you tak sedarkan diri, percaya kat saya, you tidak akan belajar. So bagaimana kita nak sedar? Bagaimana kita nak sedar? So sedar ni adalah, pertama adalah dari segi target lah. Sebab tu dalam hidup kita, target sangat penting. Dalam bisnes kita, target sangat penting. Wak Ima kadang-kadang kalau you memang jenis dalam TikTok ke, target sehari buat 3, ya buat 3. Tapi bayangkanlah hari tu tak tahu nak buat berapa, tak ada KPI. Tu yang melangut je, tak tahu, alah terlupalah buat video. Alah. Kalau nak sembang macam tu, semua orang boleh bagi alasan macam tu kan. So kita tak nak jadi orang macam tu. Okay? Dan target ni lebih kepada bulanan dan KPI. Lebih kepada daily. Okay, daily. So daily ni apa? Saya nak fokus kepada money making activity. Faham? Saya bukannya tak nak tahu tuan-tuan puan makan apa, jalan ke mana. Tidak. Betul tak? So kita nak fokus money making activity kita sebab kita buat sale. So pastikan setiap saat, setiap minit yang kita spend untuk bisnes kita tu ada pulangan. Bayangkan. Okay? Kita ada 24 jam. Kita spend dalam satu hari mungkin 8 jam ataupun 3 jam lah. Kan? Lepas tu kita duk binaga, kita buat bisnes. Tutup sebulan kita boleh buat sale berapa? 1,000. Sale 1,000. Dan itu baru sale, belumnya untung. Kan? Dan saya tak nak masuk pun pasal untung. So kita buat sale 1,000. Cuba you bahagikan. 1,000 you bagi 30. Takkan nilai satu hari you tu tak sampai pun RM50. Nampak tak? Takkan nilai kita sehari, 24 jam kita punya satu hari, nilainya RM30. Bukannya saya kata tak boleh. Tapi fikir-fikirkanlah. Dan itu baru satu hari. Cuba RM30 tu you bagilah 24 jam ataupun you bagi 8 jam. Ataupun bagi 24 jam dulu, batu kali berapa yang you kerja. So contoh kalau RM30 bagi 24 jam, lebih kurang RM1.50, karilah 8 tu. Dan itu nilai kita. Janganlah. Kalau kita fikir-fikir macam tu sedih. Sebab tu kadang-kadang
buatlah lebih terbaik. Okay, maksudnya ada banyak cara lah yang kita boleh upgrade nilai kita. Sebab tu kadang-kadang bila you faham benda ni, you akan kurang sangat melipat. You akan kurang buang masa. So kalau boleh setiap masa tu you nak upgrade nilai you supaya makin tinggi kita belajar, okay, makin besar yang kita dapat. Simple. Sekarang kenapa kita tak boleh nak buat 10,000? Sebab tak ada ilmu je. Dan macam mana nak ada ilmu kalau tak sedar? Betul tak? Contoh, bila aware kita akan paksa lebih daripada diri ni nak buat something. Setuju. Tapi kadang-kadang kita tak pernah sedar pun. Kita ni dalam bahaya ke? Sel kita ni okey ke? Dan kalau saya tanyalah sekarang berapa hari bulan? 25 hari bulan April. Tinggal 6 hari lagi nak tutup dah bulan April, nak masuk 1 Mei. Sel macam mana? Bukan nak kata jawab okey ke tidak. Dah berapa dah sekarang? And short daripada target kita asal berapa? Faham tak maksud saya? Dan kadang-kadang Allah tak ada rezeki lah. Dia bukan masalah rezeki. Masalahnya lah di sini. Money making activity kita ni. Berapa posting kita buat, berapa orang follow up kita buat, berapa orang yang kita jumpa. So kalau money making kita ni tak jelas, gana. Faham tak? Jangan asyik salahkan rezeki. Nanti kalau tiba-tiba Allah tarik rezeki kita tu sekarang, faham tak? Boleh tuan-tuan puan bukannya saya ni tak ada marah-marah pun. Cuma biasalah. Kalau cerita pasal target ni saya geram. Bukan apa. Sebab kita tak jumpa awal bulan. Kalau awal bulan tu saya faham lah. Kan, awal bulan saya faham. Sebab apa? Okay, you ada planning. Okay, ikutlah. Tapi ini dah 26. Ini dah 25. Betul tak? Dan ini saya tak tanya lagi KPI ibadah you dalam bulan Ramadan. Faham tak? Tahu tak apa. So saya pun ada masalah juga kat situ. So saya tak nak touch kat situ lah. Nanti saya kena balik kan. So saya cerita yang pasal yang saya buat. Kita tahu bulan Ramadan nak raya, graf sale kita akan turun. Setuju? Kita bukannya meniaga baru sekarang. Kita dah meniaga dah lama. Mungkin dah 3 tahun. Kita tahu tahun pertama tu kita terkejut. Setengah sale tak ada. Bulan kedua kita dah mula belajar. Bulan ketiga sepatutnya bulan Ramadan dan bulan sale ataupun untuk raya ni, you dah cover dah 2-3 bulan sebelum tu. You up you punya target, you punya sale. Tapi kenapa masih buat perangai yang sama? Sebab kekurangan sedar. You ingat hari cerah itu setiap hari cerah. Terlupa kita ada musim tengkujuh, kita ada musim hujan, ada musim banjir. Dan kadang-kadang ada banjir kilat pula tu. Faham So apabila kita dah sedar, lepas tu nak buat apa? Kita kena masuk step yang kedua adalah kena sanggup. Kadang-kadang ada orang sedar. Okay, sale dia tak capai, dia ada masalah closing, dia ada masalah marketing, tapi dia tak sanggup. Tak sanggup nak spend invest untuk diri sendiri, dan kalau ada left free, tak sanggup nak join. Tak sempat. Awak ingat kami ni semua tak ada anak. Pukul 11.30 ni sepatutnya dah boleh tidur. Nak kena sahur. Kami join kelas sebab apa? At least lah, walaupun tak faham semua, dapat satu benda, besok boleh upgrade. Itu je. Kan, kalau lah tak join kelas pun, awak pun tengok Korea juga. Tengok Penthouse juga. Hidup mati. Sama je. Kan, apa kata Korea tu hang letak tepi dulu kejap, kan besok kan boleh pasang. Kau bukan tengok live pun. Betul tak? Tapi itu adalah pilihan. Dan percaya cakap saya, orang yang ada sekarang ni, 45 orang yang ada kat Zoom ni dan 45 berapa orang kat Facebook Sekejap nak tengok, nak check dulu. 71 orang yang di Facebook ni adalah orang-orang yang Allah pilih. Faham orang-orang yang Allah pilih. Sebab saya yakin dan percaya kadang-kadang kalau Allah tak pilih kita, walaupunlah kita ni line paling laju pun, ataupun hang ni dia memang sebelah aku ni pun, memang duduk depan rumah, kalau Allah tak pilih, dia tak sampai. Simple. So ini untuk para leader-leader lah. Kalau kita buat kelas, kan, kalau kita buat sesi, tak ada orang join, it's okay. It's okay. Dan kenapa? Sebab itu adalah ujian kita yang pertama. Awak ni nak mengajar, nak sampaikan ilmu ni sebab nak tunjuk hebat di depan anak-anak tim, ataupun betul-betul nak belajar, ataupun nak mengajar. Faham Alhamdulillah. Okay, Puan Mardiana, okay, saya ambil masa sekejap je. Lepas tu kita tidur. InsyaAllah kita nak bangun awal. Okay, so bila kita dah sedar, kita dah sanggup, step yang seterusnya adalah kena humble. Okay, kena
kena humble. Sebab itulah kita kena sentiasa jadi cawan yang kosong. Boleh? Ada yang kat Facebook nak berpindah ke sana. Silakan kalau lain tak kuat sangat. Tapi itu kat personal Facebook saya lah. Okay, tapi kalau nak tanya soalan, kena masuk Zoom balik. Okay, faham So F yang pertama adalah forget. Simple. So setiap kali kita jumpa orang, jadilah cawan kosong. Alright. A nak kena buat apa? So kalau F forget, A nak kena buat apa? So A ni tuan-tuan dan puan, kalau saya boleh share lah kan, adalah attitude. Attitude. Terima kasih pada yang menjawab soalan action, aktif. Tapi untuk malam ni adalah attitude. Tak apa, salah tak apa. Itu tanda kita belajar. Okay? Dan bagi saya tak ada benda pun yang salah. Cuma untuk malam ni saya pilih attitude. Mungkin malam esok action, mungkin. Mungkin lusa pula saya akan pilih aktif. Suka hati saya lah kan. Formula kita belajar sendiri. Orang bukan tahu pun. Yang penting betul-betul. Tapi untuk malam ni saya pilih attitude. Kenapa? Sebab bagi saya adab adalah nombor 1. Adab. Adab kita dengan customer, adab kita dengan student, adab kita dengan siapa-siapalah, dengan leader. Betul? So adab. So adab adalah yang pertama adalah respect lah. Saya tak perlu pun nak maksudnya nak kena nak dipuji-puji, tak perlu. At least lah you hargailah apa yang saya ajar dengan mengamalkannya. Itu je. Itu cara kita ada adab dengan ilmu, dengan adab yang orang mengajar kita. Faham Dan seterusnya adalah menulis. So dengan saya ni kadang-kadang tak kisahlah kelas kat TikTok ke, live kat FB ke, kat Zoom ke, pen wajib lah. Sebab kalau you tak ada pen memang sangat rugi. Kadang-kadang memanglah kita belajar benda yang sama, betul tak? Tetapi kadang mungkin hari tu saya nak cerita benda lain. So dapatlah point lain. Mungkin hari tu you dapat idea lain. Tiba-tiba sebab ada kawan kita share benda lain, dapatlah point lain. Simple. Okay? So F forget, E attitude. Boleh ke boleh semua? Masih follow dengan baik? Alhamdulillah Alright. Okay, so boleh sambung lagi sampai sahur Jangan. Tak. Saya pun nak sampai pukul sekejap je. Tak nak. Saya sendiri tak nak. Okay, S. So S malam ni saya terus jawabkan saja sebab susah orang nak teka. Kak Lin cakap strong. Setuju. Sebab yang paling penting kena kental. Sebab kadang-kadang lagi-lagi orang-orang macam kita ni, bila kita nak belajar, pasti ada netizen yang kecam. Setuju tak? Poya lah sekarang. Setiap hari kelas, pagi kelas, malam kelas. Kau tak penat ke? Kan? Aku yang belajar, engkau yang panas. Gitu. Tapi biasalah, nama pun manusia kan. Kenapa dia marah? Kenapa dia dengki? Sebab apa tau? Sebab dia tahu kita, ni dari mana. Dia tahu asal-usul kita ni dari mana. Awak tu geng budak belakang. Seat belakang. Ataupun kita ni dulu-dulu budak belakang. Kenapa kau tiba-tiba jadi Sifu ni? Kenapa kau tiba-tiba jadi top sale ni? Kenapa bukan aku? Gitu. Tapi kalau dia up, sama je. Kan? So samalah. Sebab tu kadang-kadang mereka sentiasa berada di belakang. Okay. Kalau diorang ada kat samping dan di depan, diorang takkan cerita. Dan kalau kita terasa dengan apa yang dia cakap, itu maksudnya awak tak cukup busy. Sibuk pasal orang lain. Kenapa? Biarlah kita nak bersembang ke, dia nak cerita pasal kita ke. Sebab kalau tanya saya lah kan, kalau orang dah mula bercerita tentang kita, maksudnya kita dah ada something. Baru orang take note. Bayangkanlah kalau kita ni ada konten yang bagus, kan? Alhamdulillah memang menjadi apa yang kita ajar, tapi tak ada orang tegur. Tak ada orang peduli. Orang nak kencang pun malas. Macam, alah, penat lah. Bukan penat lah, macam, ya Allah biasanya dia ni, nak tegur pun macam, nak tegur ke tak nak tak payahlah, kecam orang lain lah. Faham tak? Bestnya ada haters. Itu mindset yang kita nak. Haters ni sebenarnya adalah supporters yang tak dilayan. Itu bukan salah siapa, salah kau juga. Bila kau dia ada follower yang tegar, kau acak-acak artis. Kan, kalau kat TikTok ni tak follow balik, minta maaf lah. Kan, saya pun tak follow balik kan. Itu biasalah, kadang-kadang kita pun ada di zaman-zaman kegelapan kita juga kan kat situ kan. So kita belajar. So bila dah jadi haters, baru pun dadah balik. Kan, boleh perbaiki diri bila ada haters ni, komen jujur dari haters. Tapi soalannya, boleh terima ke? Burn. Itu masing-masinglah jawab. So kita sambung kat S ni adalah state
of mind. Okay, state of mind. So state of mind ni maksudnya apa? Ada 3 poin yang paling penting dalam state of mind. Okay, so state of mind ni adalah yang pertama, saya suka share dengan saya punya student adalah always be present. Always be present. Maksudnya apa? Kan kalau kita dalam kelas, belajarlah betul-betul. Kalau kita dalam tengah buat closing betul-betul. Kalau tengah buka puasa, bukalah puasa betul-betul. Kan jangan sibuk main dengan handphone tu. Kan? So participate, always be present. Kalau kita depan anak-anak, hargai ataupun be present untuk anak-anak tu. Bukan duit, kan? Dia takkan boleh beli present. Walaupun kita bagi hadiah pada anak-anak ke, kita bagi macam-macam pada anak-anak ke, tapi waktu yang paling best untuk anak-anak itulah apa kita boleh main sekali. Dan ini pun nasihat untuk saya sendiri juga. Kan? Sebab apa? Itulah waktu yang terbaik untuk dia. Dia bukan nak mainan. Tapi dia nak waktu yang bermain itu. Alamak, tengah multitasking macam mana? It's okay. Janganlah terasa pula kan. Kalau kita buat benda tu baik, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang yang multitask ni pula, dia beza multitask dengan always be present. Ada orang memang diberi rezeki oleh Allah kelebihan untuk multitask. Ada orang dia acah-acah multitask. Kan? Tengah closing, tiba-tiba makan. Dua-dua tak jadi. Buat apa? Faham tak? Kalau orang betul multitasking biasanya perempuan. Memang Allah memang bagi kelebihan pada perempuan untuk multitasking. Sebab tu kalau perempuan ni boleh masak, dia boleh buat macam-macam dalam satu masa. Lelaki tidak. Lelaki tidak. Kalau acah-acah ni bahaya, betul. Sangat bahaya. Dia kadang-kadang dia pun tak tahu dia ni multitasking ke apa. Itu yang bahayalah. Dia blur-blur lagi. So pesan saya, kalau kita boleh present, be present. Simple. Okay, be present. Okay, good. Yang kedua, please don't overthink. Soal esok, jangan risau. Target esok, jangan risau. Esok ada sale ke, esok tak ada sale ke, itu kan soal esok. Faham tak? So, fokus yang apa hari ni, kalau hari ni kita ada target tak capai, fokus untuk hari ni. Soal esok, target esok, jangan risau. Alamak, kalau hari ni aku tak capai, esok jadi double. Jangan fikir dulu, awak tahu ke hari ni awak tak capai target? Faham tak? So apabila kita terlalu fikir pasal think yang ke depan, lalah kita tidak bergerak. Faham think, fikirkan masa depan, boleh. Maksudnya kita buat planning. Overthink tu yang tak boleh. Dan kenapa kita overthink? Kenapa? Sebab mungkin ada sejarah. Dan saya tak salahkan. Dan saya tak boleh judge pun. Cuma saya nak sampaikan, kalau boleh, jangan semua benda kita nak overthink. Faham Dan yang terakhir adalah, please move on. Soal semalam, dah lah, admit je. Tak capai target. Dah lah, senyumlah, chin up. Kan? Kau nak duk fikir pasal semalam aku buat apa Padahal aku baru je join kelas Dharma. Kenapa bingung sangat aku ni pertama memang you kena ngaku you bengong. Tak apa. Sebab tu you belajar. Kan kadang-kadang ada orang bengong dia tak ngaku dia bengong. Kan ada je alasan dia. Apa kata kali ni? Kan bukan apa tau. Saya nak cakap macam ni je lah. You dah guna cara you planning you. Betul? So apabila you masuk kelas orang lain ataupun you berjumpa leader you buang planning you buang apa yang you tahu, you ikut je apa leader you cakap. Simple. Dan kadang apa yang leader you cakap, jadi. Sebab apa? Sebab kali tu you dah buang ego you dah habis lah. Sebab you dah buat macam-macam. Dan ini you dengan manusia. Bayangkan kalau you lepaskan segala ego you dengan Tuhan. Dengan Allah. You hantar, you minta dengan Allah, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang aku suka, jalan yang mudah untuk aku dan jalan yang kau redai. Bagaimana aku nak dapat 10,000 dalam bulan ini. Faham? Tapi kita tak pernah fikir benda tak, ataupun mungkin tak pernah buat benda macam tu. Sebab kita rasa, Allah nak mabulkan ke? Aku ni bukan baik sangat. Aku ni belum sempurna lagi. Tapi Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim. Di mana Allah tu akan membuka pintu-pintu rezeki-rezeki untuk orang-orang yang dia perlu. Faham tak? Allahumma ya Fattah. Kita minta Allah lembutkan hati kita. Betul tak? InsyaAllah. Sebab tu kadang-kadang saya nak kata kelas saya ni, kelas closing pun tak juga. Nak kata kelas agama pun tak juga. Kan? Sebab saya sendiri pun belajar dan belajar dan belajar. Betul? Sebab tu kadang-kadang saya tak nak je benda lain. Saya tak ajak buat marketing. Marketing teknikal.
dan sentiasa berubah. Kan? Kalau buat closing ni, kita tak boleh nak explain kenapa member kita laju, kenapa kita slow. Kadang-kadang kita dalam produk yang sama. Faham tak? Kan? So, just be yourself lah. Kita tahulah apa kita yang buat, Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Okay? Allah akan bagi apa yang kita perlu sebenarnya. Sebab tu saya suka sampaikan pada semua orang, kita buat apa yang Allah suka, Allah beri apa yang kita perlu dan tak jangka. Kan? Kalau kita fikir-fikir baliklah sekarang kan, kita boleh expect ke apa yang kita dapat sekarang. Walaupun tak banyak, mungkin dulu kita pernah buat banyak tapi tak pernah rasa. Kali ni walaupun tak banyak tapi alhamdulillah ada masa dan bahagia. Itu je. Kan? Sebab tu cikgu saya ajar, sabar itu biasa. Tapi bersyukur itu luar biasa. Betul. Kalau kita diuji, sabar itu pasti. Tapi bila kita dah selesai ujian itu, adakah kita bersyukur? Kali pertama mungkin je. Tapi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, samalah. So nanti kalau ada sesi next time, ingatkan saya untuk bercerita tentang kisah Apple. Kita ada kisah 9 Apple. Bagaimana nak melahirkan rasa bersyukur. Okay? So kalau ada next time, join lagi lah ya. Alright. InsyaAllah. Okay, T yang terakhir dan yang paling penting guys. Jom teka. Yang di Facebook, yang di Zoom. Cuba teka. Nak belajar dan ingat sampai bila T yang terakhir nak kena buat apa? So kita tahu dah. Kan? F forget, A attitude, S state of mind dan T yang terakhir nak kena buat apa? Thankful. Bersyukur. Alhamdulillah. Nurul kena take action sebab kita dah belajar kena buat. Kan? Natasha Aida di Facebook kata kena tawakal. Insaf saya. Betul? Kena thinking. Hafizam kena thinking. Maksudnya nak kena fikir balik. Alright, good job. Dan kalau boleh saya tambah satu benda baru untuk T yang saya pilih untuk malam ni adalah teach balik. Sampaikan balik ilmu yang saya ajar ni. Betul? Kalau cikgu lain mungkin dia kata, saya tak tahulah kan. Mungkin ada cikgu kata jangan sampaikan ataupun simpan pakai dulu sendiri. Tapi kalau saya, kalau you sampaikan pada orang lain, walaupun you belum mahir, tapi you kena tahu dulu bukan you sampaikan benda you tak tahu. Ini bahaya. Different level. Ada orang dia sampaikan, tapi dia tak tahu benda yang disampaikan. Dia ambil buku, dia baca, copy paste, letak. Jangan macam tu. At least kita belajarlah sedikit, ambil poin yang kita faham je dulu. Dan itu lebih sampai berbanding kita hanya sekadar nak nampak hebat di social media. Dan ini adalah tips bagaimana you nak dapatkan konten-konten yang bagus-bagus. Sebab tu kadang-kadang kita ambil lah TikTok kan. Konten yang datang dari hati yang kadang-kadang tak tahu pasal apa, tapi main cakap je. Viral kan? View-nya banyak kan? Daripada konten-konten yang kau fikir sembah 3 hari 3 malam, edit sampai 2-3 hari. Kan asyik terpadam je. Hilang pula tu. Upload pula hilang. Tak pecah lah. Betul? Biasa-biasa je. Sebab apa? Sebab itu kita mereka benda tu. Kita rasa macam nak nampak hebat dia dalam mata orang. Biar orang share. Tapi kadang-kadang kita banyak terlepas pandang lah. So share dulu dengan apa yang you suka. So bila you share apa yang you suka, view banyak ke, view sikit ke, komen banyak ke, komen sikit ke, ada orang share ke, viral ke tak viral, lengkapilah. Aku suka. Contoh. Faham tak? Tapi kalau you put effort sangat, you ada expectation. Pernah dengar tak? Expectation kills. Dan apabila itu lalu mengharap, ada expectation yang sangat tinggi, dan ia akan membunuh you. Dan kadang-kadang Allah tak bagi apa yang kita harapkan. Kan? Setuju? Nanti kita penat kalau harapkan pujian manusia. Setuju? Faham? Betul, kes ayam percik tiba-tiba meletup, terkejut saya. Oh, kes ayam percik. Okey, faham. Kan, kau tiba-tiba pula ayam percik ni pasal apa ayam percik ni kan? Kes ayam percik meletup ke? Ataupun kes design ayam percik ke? Kau nak faham, kita ni orang sil kan? Kadang-kadang kes ayam percik ni tak semua orang tahu. Kan? Alhamdulillah. So terbaik. So ini konten-konten ataupun idea konten ni bukan hanya sekadar kat TikTok, tapi buat kat Instagram, buat kat Facebook. Sama je. Formulanya sama. Video Dina tu aku tahulah. Saja je buat konten. Alright. Tapi alhamdulillah lah, tanya pada geng-geng Dina ataupun geng-geng Dina lah kan. Sebab you kena faham, saya nampak 2 lah trend yang you boleh viral di TikTok.
Yang pertama, ingat untuk semua orang yang ada kat Zoom dan ada di Facebook, yang pertama adalah tutorial. Saya rasa memang ini adalah jenis konten yang senang viral. Sebab apa tahu? Tapi ingat, tutorial yang you ajar ni pula, pastikan tutorial yang orang boleh buat, okay, orang yang boleh buat terus. Faham tak? Kau janganlah bagi tutorial kan, bagaimana nak, tak tahulah macam apa benda yang tak boleh buat. So macam Dina buat, Kemal buat, ramai buat kan, sebab buat tutorial betul. Bagaimana nak edit Canva ni. So benda tu dia boleh tengok, dia pause, dia pergi Canva, dia buat dan jadi. Orang suka benda-benda macam tu. Okay. Dan yang kedua adalah apabila kita guna tajuk-tajuk bab agama. Senakal-nakal orang di TikTok ni, kalau cerita pasal agama, pasti akan share balik. Sebab apa? Kita tahu, kita ni kan masih banyak benda nak belajar kan. So at least lah kita share benda tu, adalah pahala kat sikit kita. Sebab tu dua benda lah saya nampak. Tapi saya ingatkan sekali lagi, hanya cakap atau sampaikan apa yang kita tahu. Saya hanya bagi share dia punya trend yang tengah naik sekarang. Mungkin sekarang tengah bulan Ramadan. Tengah bulan Ramadan. Okay, time comment, close sale sikit-sikit pasal modul, guna tips. Alhamdulillah. Terima kasih Dina. Okay, alright. So far semua faham ke? So ini dah formula kita nak belajar dan ingat sampai bila-bila. Simple je. Dan by the way, kalau dengan kelas saya ni, memang saya akan banyak menulis lah. Kan, itu adalah saya punya USP kelas. Supaya biar orang ingat saya lah kan. Orang ingat, ada siapa pernah tak siapa cikgu yang guna whiteboard? Nama saya top 5 lah, insyaAllah. Dan itu adalah branding. Okay, alright. So kalau aku jadi macam orang lain, tak ada siapa ingat. Betul tak? Kan, dan lagi pun korang ni kalau kita just sharing macam ada tu, so you akan jadi macam orang-orang lain juga. So be different. Faham So be different dengan cara you sendirilah, InsyaAllah. Dan ini adalah cara saya dan Alhamdulillah ramai orang suka. Boleh? Alright. Sekarang kita nak cerita pasal harga. Siapa ada masalah lepas bagi harga, customer senyap? Saya rasa ini masalah dunia. Kan, ini adalah masalah dunia dalam bidang industri. Industri kita ni industri menjual lah. Okay, masalah dunia. Betul lah Mira, dunia. Kadang-kadang kalau kita dah bagi harga, dia bukan masalah kita lah. Kita just ikut apa yang orang nak. Tapi kenapa dia ghostingkan kita? Kenapa dia yang minta, kita bagi, dia senyap? Why? Okay, so first kita akan tengok dululah. Macam mana nak bagi harga? Okay. Cara nak bagi harga. Alright, nak bagi harga. Okay. So cara nak bagi harga ni kita ada 3 cara yang standard untuk semua orang boleh pakai. So yang pertama, cara bagi harga yang paling famous adalah cara a la carte. So apa maksud cara a la carte? Maksudnya kita ada produk, bagi harga satu-satu macam katalog ataupun bagi list. Okay, macam Cik Krabi, perasa ni harga berapa, perasa ni harga berapa, dah settle. So itu cara a la carte, maksudnya kita jual satu-satu. Faham So kalau contoh macam saya, okay, e-book RM berapa, kelas RM berapa, kan, kelas TikTok RM50 je. Okay, 8Mi ada. Nampak tak menjual lah kat situ kan. Berapa. So itu secara a la carte. Okay. So kalau secara yang kedua adalah secara combo. Ini adalah secara combo. So combo ni maksudnya apa? Combo ni adalah kita gabungkan e-book, kelas closing dan kelas TikTok. Kita bagi tiga-tiga, combo kan. Macam ala-ala KFC, McD, faham tak? Dia ada je senarai untuk satu-satu. Kan dia ada je harga untuk satu-satu. Tapi dia bagi tak harga satu-satu, tak. Dia bagi hujung kecil je. Dan kadang-kadang kalau kita fikir-fikir, air gas tu harganya sampai RM6. Kita tak tahu pun kalau dalam combo tu air gas tu berapa. Tak pernah kira pun. Kan? Tapi kalau beli a la carte, dia punya coleslaw harga berapa, kentangnya harga berapa, total. Oh, mahal. Tapi bila dia buat combo, harga tu sangat berbaloi lah. So itu cara bagi combo. Maksudnya kita bagi e-book,
plus kelas online ataupun kelas closing plus kelas TikTok plus and ebook TikTok contoh. So itu secara combo. Dan last adalah kita bagi package. So apa beza package dengan combo ni sir? So siapa-siapa kat sini ada yang jual produk kecantikan ke, kesihatan ke, yang dia kena amalkan dalam masa yang lama? Ada? Puan Mardiana jual apa? Cik Erin saya tahu dia jual Noah. Putri Afika saya tahu dia jual Access Perfect. Oh, Shakely. Okay, faham. Farina ada, Shakely. Ana Lulu jual apa? Skincare kan? Beauty. Alamak. ESW. Terima kasih Amirul. Nina Skincare, Snow White. So, bila package ini pula, kita akan tambah upgrade sekali lagi. So, contohlah kan, kita punya produk kesihatan kita, cleanser, apa-apalah. Kan? Cleanser, moisturizer, toner, maksudnya kita combo kan? Cuma kita tambahkan ikut hari pula. So kita ada package 26 hari, kita ada package 2 bulan dan kita ada package 3 bulan. So ini untuk produk-produk yang kita boleh pakai lama-lama lah. Contoh kalau macam kambing perap, paling terbaik adalah combo. Takkan kita nak supply kambing perap untuk 3 bulan punya kambing perap. Dahsyat ni. Kan kadang-kadang 3 bulan kambing perap ni orang punya mungkin 3 bulan stok yang kita ingat dia habiskan dalam masa 26 hari je. Betul tak? So tak berapa nak sesuai. Tapi untuk produk biasanya kita tahu jangka masa hidup produk tu ataupun cara guna produk tu kan kita boleh kira 45 hari ke 20 hari ke. So dengan package ni you boleh jual dengan lebih banyak. Contohlah kan kita ada set skincare 4-in-1 harganya 110. Dah ada semua item tu. Betul? So macam mana nak jual dengan lebih banyak adalah you jadikanlah untuk penggunaan 2 bulan. So 2 bulan punya set itu adalah 2 set skincare. Nampak tak? Set yang sama tapi ambil 2. Untuk 3 bulan ambil 3. So faham tak? Boleh so macam perfume Tuan Lokman, combo antara yang terbaik lah. So kalau guna package tak berapa nak sesuai. Combo okey. Faham so kalau macam Puan Baniana, boleh package. So you boleh jual dengan lebih banyak. Macam sambal saya jual kena buat combo juga ke sir? Seeloknya combo. Puan Ija ada berapa combo? So kalau kita ada satu je produk, okey, combo 1 maksudnya combo percubaan. Okey, saya bagilah. So kita ada 3 package nama yang biasa saya guna dan alhamdulillah ramai yang pakai. Okey. So ada 7 jenis sambal. Wow. So kalau 7 jenis sambal kita buat macam ni. Kalau curtain mana yang sesuai? Curtain kita ambil combo lah. Combo. So biasanya kalau ikut translation, combo dengan package ni lebih kurang je. Cuma dalam kelas saya ni, based on apa yang saya nak ajar, saya bezakan sikit package ni, kita letak hari. So kalau curtain combo terbaik. Maksudnya combo, kalau contoh kan, a la carte ni, okay, curtain. Lepas tu dia punya ikat curtain, dia punya rail. Itu kalau jual a la carte. Tapi kalau combo ni dah whole set. Okay, contoh combo ruang tamu. Semua all in. Kan? So kalau ada 3 tingkap, 3 tingkap kau bagi. Kalau you bagi satu-satu, tu namanya a la carte. Okay, combo bilik tidur. Combo rumah mak mertua. Combo rumah sendiri. Combo kat kampung. Gitu guys. Faham So kalau package takkanlah, okay ini langsir untuk 2 bulan. Nanti customer tanya, lepas 4 bulan tak boleh pakai ke? Sudah. Customer ni bijak kadang-kadang. Macam Aika jual. Okay, ini package 26 hari. Kalau 5 minit habis macam mana? Kena ambil 26 balang lah. Iyalah. Gitu. Faham So, satu balang digalakkan makan sebalang je. Jangan makan lebih-lebih. Bahaya. Oh ya ke? Baiklah. Kau anggap kau punya Cik Krabi tu dah macam suplemen. Power kan? So, itu je. Alright. Okay, so sir nak contoh price list boleh? Boleh. Farina, Shakely biasanya ikut package. Set jerawat, set pantang, menyusu dan etc. Setuju. So contohlah set jerawat. Kan set jerawat Farina. Kadang-kadang kan ada orang
Kalau set jerawat tu untuk sebulan je. Dan kalau dengan saya ni, saya tak reti nak jual sikit-sikit. So kalau saya boleh jual 3 bulan terus, saya akan jual 3 bulan terus. Kenapa? Closing kecil, maksudnya yang satu-satu, macam kita closing Encik Krabi 1 dengan closing Encik Krabi 100 balang, penatnya sama. Rejectionnya sama. Kena makinya sama. Kena kecamnya sama. So kalau saya kena kecam, saya kena follow up, kena blue tick, lepas tu cuma dapat 1, baik saya fokus nak jual 100. At least puas hati sikit kena kecam. Kan? Kena kecam, kena maki, follow up. Awak ni tak reti nak berniaga ke? Asyik kacau saya ke? Ya makcik, saya tak nak makcik terlepas 100 balang Cik Krabi ni. Inilah 100 balang yang terakhir untuk makcik. Limited edition, saya letak nama makcik lagi. Yelah, saya ambil. Kan puas hati. Daripada apa? Okeylah nak cuba 1. 1 apa harganya? Mungkin 20. Oh elah. Kerja 2 minggu kau, closing 1 balang RM20. Kau fikir? Itulah maksud saya. Jual lah dengan lebih banyak. Kenapa? Sebab closing yang kecil sama penatnya dengan closing yang besar sama penatnya. So kita closing yang besar tak dapat besar. Tengah-tengah kan ada. Betul tak? So kalau kita closing yang paling kecil, nak turun macam mana? Tak boleh turun dah. Faham Alright. Betul, sama penatnya. Setuju. Saya dah lalui dah fasa-fasa tu. Sebab tu kadang-kadang jual je lah mahal dulu. Kita jual paling kecil pun orang kata apa? Mahalnya. So dah lang-lang makcik nak kata tu mahal, kau bagi dia mahal betul-betul. Kau bagi yang betul-betul mahal. Okay? So selalu offer set lah. Ya. Sebab tu kadang offer ni, by the way hari ni kita tak ajar benda ni tau. You sebelum buat closing, you dah set dalam kepala, you nak jual yang mana. Itu closer yang bagus. Dia dapat je PM, okay ini 7 sambal dia kena beli. Ni 7 sambal dia kena beli, dah set dalam kepala dah. Bukan nak tanya, puan nak sambal apa? Puan rasa puan nak pakai sambal ni untuk apa? Mana ada tanya soalan macam tu lagi dengan sambal? Kan, ingat masalah sambal ni kita nak selesaikan masalah ke? No. Kita nak suruh dia ambil 7 dan setiap satu perisa tu ambil 2, ambil 3. Mungkinlah 7 sambal tu untuk 1 bulan. So, okay puan untuk permulaan ni, apa kata puan cuba dulu 7 sambal kami. Nanti lepas habis dah cuba satu-satu, puan boleh repeat order. Sambal mana yang the best untuk puan. Nampak tak? Starter pack untuk kita adalah 7. Kalau orang-orang baru yang baru nak cuba sambal kita ni puan Ija, suruh dia ambil 7 terus. No kompromi. Sebab kalau ambil satu-satu, you akan menyusahkan diri you dan saya. Hari-hari tanya, nak sambal ni pula, nak sambal ni pula. Masa saya cakap tak nak dengar. Loh mana lah puan Ija cakap, puan Ija suruh pilih. Saya pilih lah yang saya nak. So jangan salahkan customer. Faham Alhamdulillah. Produk saya mahal. Memang dah halang-halang saya bagi yang set terus. Nak mahal, biar mahal terus. Setuju. Betul. Faham Alright, good. So itu yang pertama. Okay, so package yang kita akan ataupun nama-nama cadangan package yang saya akan bagi biasanya paling kecil kita sebut sebagai package basic ataupun set trial. Ataupun mungkin kalau untuk Encik Krabi ini adalah package yang baru nak up and baru first time nak rasa kudapan-kudapan ini. Okay, so percubaan lah. Okay, dan yang kedua yang di tengah-tengah adalah kita sebut sebagai package hot selling. Package hot selling. Sebab apa? You kena faham, manusia suka yang di tengah-tengah. Okay. So yang ketiga adalah kita sebut sebagai package. Contohlah kalau Puan Ija kan, kita sebut package koleksi lengkap. Nampak tak? Saya tak jual sambal. Tapi saya jual koleksi of sambal. Dahsyat. Kan? Koleksi sambal. Mana kita jual satu-satu? So koleksi yang pedas-pedas. Dia bertujuh tu. Okay, ni ikut level dia kan. Okay, ni 3 antara yang paling pedas. So kita bagi 3 tu ataupun bagi 7 sekali. Ada orang yang baru-baru nak belajar sambal ni. Okay, kita ambil yang permulaan. Kalau kita tengok macam Haikal ni kan, dia muka dia macam baik-baik sikit ke, bagi yang permulaan dulu. Takut nanti tak keluar rumah pula 3 hari. Kan, pedas sangat. So kalau orang dah biasa makan pedas, okay, bagi yang powerful. Faham? Itu apa yang kita buat lah. So kat sini untuk sambal ke, untuk tudung ke, untuk baju ke adalah koleksi lengkap. Okay. So kalau untuk skincare kita sebut sebagai rawatan.
Rawatan lengkap untuk 3 bulan. Simple. Okay. Alright. So siapa-siapa yang nak, kalau saya nak sebut produk you sebagai contoh, banyakkan komen saya kalau tidak saya panggil orang yang saya kenal je lah. So sekarang saya ada Shekli, ada Noah, ada Sambal, ada Cik Krabi. Saya ni kadang-kadang bukanlah boleh ingat semua. Tapi kalau saya nampak tu, insyaAllah saya akan bagi contoh. Dah semua bagi brand masing-masing. Kau ingat aku tahu kau punya brand tu perlu jual apa? Kan? Sugar Gold. Saya tahulah. Cuma jangan letak Sugar Gold je. Anggaplah saya ni macam makcik-makcik yang tak tahu apa-apa. So nampak tak? So dalam closing ni, kan, jangan anggap customer tahu semua. Ingat, itu benda yang kita kena faham. Kita anggap customer ni semua tak tahu. Bila kita assume, tahu tak assume ni apa? And so apabila you assume, you being an S between you and me. Faham tak? You rasa customer ni tak ada duit. Tiba-tiba macam, so you lah yang biasa-biasa je. You rasa team you tu dah tahu semua. So you pun nak ajar pun biasa-biasa je. Jangan ada perangai macam ni. So jangan assume. So kalau you tak tahu, you tak pasti, tanya. Okay. Noah sekarang ada set kosmetik, ada 2 package basic dan set lengkap. Itu senang. Senang. Cik Rin, Cik Rin terlupa, ataupun kemarin saya baru aja habis kelas dengan Noah. Dengan AJ. Tapi 2 sesi je lah. Kan? Okay, so far faham macam mana nak bagi harga ni? So kita ada 3 cara bagi harga, a la carte, combo dan package. Dan ini adalah cadangan. Apa nama dia? Jangan set pakai nama, okay, combo A. Allah. Combo A 1, combo B 3, combo C 5. Tak nak macam tu. Letak effort sedikit. Boleh saya akan buat mulai esok. Terima kasih Hafizam. Try. Dan saya highly recommend setiap package yang ada ni, guna Canva, tak reti, pergi beli buku Irdina tu, buat package dalam gambar. Cantik. Gambar memang sangat berperanan. Faham Dan Canva adalah satu platform yang boleh bantu you buat design tanpa perlu ada designer. Faham kadang-kadang memanglah design akan bising. Tapi package tu kan kita kalau boleh nak ubah-ubah. Faham tak? Kita nak ubah-ubah. Bukannya kita nak guna package yang sama tu daripada kau start tahun lepas sampai sekarang guna package yang sama. Tak. Setiap bulan, saya ingatkan pada semua orang setiap bulan kena ada design package baru. Kena ada. Supaya customer yang sedia dia akan rasa baru. Walaupun package yang sama. Ini pertama dia beli sampai 10 kali dia repeat. Dik, tak ada gambar lain ke? Akak dah tahu dah aku nak bagi gambar apa. Tak payah bagi dah. Akak nak 3. Padahal kita ada 5, kita ada 7, kita ada 10. Boleh Bagi link Nina. Tak apa. Nanti guna link saya. Tak ada lah. Pergi direct Dina. Hari ni adalah Dina punya sesi ataupun Dina punya rezeki lah. So PM dia, tanya dia macam mana dapatkan link. Okay. Ada orang sale, nampak peluang, nak macam mana. Kan? Tapi tak apa. PM Dina. Okay. So nanti cari Dina kat group Telegram. It's okay. Kan circle kita kan. InsyaAllah. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Boleh So, okay, ada soalan. Sir nak tanya, masa bagi harga di WhatsApp, kita bagi tunjuk 3 package ni ya? Betul. Cuma kalau saya akan susun daripada package 3 bulan, 2 bulan, kalau saya lah kan, saya akan bagi package yang 3 bulan dulu, 2 bulan dulu, yang satu ni saya simpan. Yang satu ni saya simpan. Kenapa saya simpan? Sebab saya tak nak beri terlalu banyak pilihan pada customer. So contohlah kan, kalau 3 bulan, 2 bulan pun tidak memberi apa-apa efek kat dia, barulah saya akan keluar package yang paling kecil, tapi ada syarat. Cuba tanya syaratnya apa? So syaratnya adalah kena bayar sekarang. Close dah. Faham tak? Kita bagi yang paling besar, kita bagi yang di tengah-tengah. So kalau dia macam senyap je, okay puan. Kalau puan nak dapat package yang lebih kecil, boleh, tapi ada syaratnya puan. Apa syaratnya? Puan kena tolong saya lah transfer sekarang. Okay. Nampak tak? So kita ada win-win situation. So kalau kita bagi 3-3 terus, kita bagi package basic. Kalau basic pun dia tak mampu, macam mana?
Dah tak ada benda dah. Kena jual loose item lah. So kalau you kata nak jual loose item pula, guna cara saya. Okay puan, boleh beli loose item, tetapi kena tolong saya lah transfer sekarang. Kenapa? Sebab saya sepatutnya tak boleh jual loose item. Cakap je. Dia orang okey. Faham So itulah soal jawapan untuk niche Hamidun, macam mana nak bagi harga. So letak 3 harga teruslah. Okay, poster 3 bulan, 1 bulan tukar. Fida Ida, poster 3 bulan ataupun 1 bulan tukar. Kalau saya lah kan, setiap bulan tukar. Sebab apa tau, setiap bulan kita ada kempen kita. Contoh macam bulan Ramadan ini, banyaklah guna lampu-lampu warna hijau. Nanti dah raya, jangan guna hijau lagi. Kan, jangan guna bulan lagi. Gunalah lampu lit lap ke, lampu pelita ke. Time Christmas pula, buat benda lain pula. Time tahun baru guna tahun baru pula. Hari bapa guna hari bapa pula. Hari guru pula. Itu yang lebih elok. So sebenarnya customer membeli dengan kita dengan lebih banyak ataupun customer sedia ada yang membeli dengan kita tu, produk dah memang A. Tetapi kenapa dia beli lagi? Dia beli lagi sebab kempen. Kempen yang kita jalankan. Okay, kempen yang kita jalankan. Dan kadang-kadang dia beli sebab nak support je. Dan mungkin masa tu kita beli jual, dia dah biasa beli 4. Sebelum ni dia beli 4 tak ada dapat apa-apa. Tapi kali ni kita beli 4 dapat chopstick. Kan? Boleh lah. Tapi ingat bila kita nak bagi nak bagi free gift ni, tolong saya survey dulu. Jangan bagi free gift ni syok sendiri. Faham kena tiap bulan poster set produk baru ni. Setuju. Itu yang lebih baik lah. Supaya dia akan nampak berbeza. Okay. Alright. So untuk Putri Afika, special set hari ni saja. Nampak tak? Ni memang student saya lah. Saya banyak guna perkataan hari ni. Saya jarang guna perkataan promosi. Kenapa? So apabila kita guna perkataan promosi, perasan tak apa yang terjadi? Dan apabila kita guna perkataan promosi, biasanya customer akan tanya sampai kapan? Bukanlah sampai bila. Sampai kapan ni Indonesia kan? Sampai kapan? Nanti bila ada sampai bila ni, itu adalah masa boleh fikir. Dan guys yang berada di Zoom dan berada di Facebook, apabila customer berfikir, customer bagi apa? Benda ni saya ulang banyak kali. Bagi apa? Dapat apa? Dapat blue tick. Betul, terima kasih tuan. Dapat blue tick. So jangan bagi customer kita berfikir. Okay? So kita bantu dia buat keputusan, jangan follow. Boleh? Alhamdulillah, terima kasih. Set puasa cergas A, Shekli. Boleh juga. Kan, set puasa penuh ke, biar dia emosi sikit. set puasa penuh, Shekli. So insyaAllah dengan set ini, tanpa akan memudahkan kita set penuh, ataupun puasa penuh. Nanti orang-orang yang tak puasa penuh tu akan terasa lah. Aku kena belilah set Shekli ni. Aku selalu kantoi, at least sehari 2 hari. So kalau kau amalkan Shekli ni, mungkin boleh puasa penuh kot. InsyaAllah. Itu nampak tak perkataan. Okay. Kena fikir sesuatu lepas ni. Jom kita fikir. Poster sama juga, bosan. Setuju. Alright. Ada ayat tanya suami. Faham? Ayat lelaki tanya bini, saya terus jam. Jangan jam Tuan Amirul. Cuba kita fikir, kenapa lelaki itu tanya bini? Kenapa? Sebab duitnya bini yang pegang. Kalau dia tak tanya, macam mana dia nak bayar? Kenalah tanya dulu. Faham tak? Macam mana nak buat ayat supaya customer tak fikir panjang macam mana nak buat customer tak fikir panjang? Okey. Apa ayat-ayat yang kita suka buat customer fikir? Contoh, puan ada soalan? Memang banyak soalan dia nanti. Aku ni tak cukup banyak soalan ke? Sampai dia tanya ada soalan ke tidak? Kan? Puan faham tak? Betul tak? Nak yang mana? Kalau Haikal pula dulu dia suka tanya, nak berapa ya? Dia ingat orang yang PM dia tu semua dia jadi nak 1 je kot. Tapi sekarang dia dah belagak sikit, so dia akan jual 5 lah paling sikit. Dia tak akan jual 1 lagi dah, dia jual 5. 5 100, 5 100, settle.
Kan? Kalau dulu dia masih jual, kadang-kadang nak jual lulus item pun boleh, dia tolong bukakan ikut gram. Dulu. Punyalah baik budak ni. Tapi sekarang dah tak. Sebab benda tu nyusah kan. Dan nyusahkan kat orang tu lah. Kan? Letak kat mana ni makcik? Letak dalam plastik je. Dia ingat jajan ke apa? Kan ikut timbang. Faham So Alhamdulillah dia dah mula bertaubat. Nasib baik saya sempat sambut dia ketika kat TikTok dululah. Ni antara founder-founder yang saya sempat jaga sebelum di cloud. Alhamdulillah sekarang dah makin handsome. Sebab apa? Sebab duit dah banyak. Okay? Alright. So jangan tanya soalan-soalan macam ni. Ni paling best lah soalan yang you tanya menyebabkan customer fikir panjang. Boleh saya tahu puan nak bayar bila? Betul tak? Kalau puan ataupun kalau puan bayar ataupun puan transfer sebelum pukul 2, nanti saya boleh postkan hari ni. Betul tak? Ataupun nanti kalau puan dah bayar, jangan lupa saya. Tapi benda tu kita tak cover hari ni lah. Saya bagi hint-hint je supaya tuan-tuan akan join next class. Hari ni kita cerita pasal harga je. Boleh Alright. So faham tentang harga-harga yang ada sekarang ni? So kalau untuk menjawab soalan Amirul tadi, bagaimana nak handle customer yang tanya bini, itu kena next class lah. Sekarang pun dah pukul berapa dah ni. So itulah tajuk lain sebenarnya. Itu tajuk handle rejection. Okay, hari ni kita nak cerita pasal harga je dulu. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat lepas kita dah bagi harga? Contoh kan saya bagi situasi lah. Kita kan dah bagi 3 harga. Lepas tu buat apa? Lepas kita dah bagi 3 harga, lepas tu buat apa? Cadangkan package yang terbaik untuk customer. Terima kasih Afiqah. Yang lain macam mana? Apa yang awak rasa? Cuba share dengan saya nak tengok sebelum kita habiskan sesi kita kejap lagi. Okay, Natasha Aida. So, kalau produk baru launching, tapi produk lama masih banyak stok, beza je packaging saja. Macam mana nak jual packaging yang lama tu sebab isi sama, beza packaging saja? Kalau tanya saya, paling elok adalah memang kena ganti packaging lah. Sebab orang akan ambil packaging yang baru. Tak boleh buat apa. So kalau contoh, apa yang saya boleh buat lah kan? Packaging yang lama tu, daripada kita tukar packaging kan, kos baru kan? Saya akan letak stiker limited edition. Settle. Tak payah tukar packaging, letak stiker je limited edition untuk package lama ataupun barang-barang lama. Yang barang baru tetap barang baru lah. Cuma barang lama tu saya akan letak limited edition. Selesai masalah. Okay? Alright, pendapat saya kurangkan harga untuk package lama. Jangan. Kita kalau boleh tak nak kurangkan harga. Jangan kurangkan harga. Sebab kalau kita kurangkan harga, sebenarnya sebab bahan dia sama. Kan, melainkan kalau barang kita tu dah nak expired, memang kena dihabiskan dengan cepat. Itu lain. So kalau untuk Natasha ni, produknya masih elok, baju, cuma packaging je lain. Bukan apa bukannya saya kata salah tau kurangkan harga, tetapi kurangkan harga itu adalah last resort. Maksudnya memang dah tak ada pilihan lain, kurangkan harga. Dah. Selagi kita boleh jual dengan harga sama, jual harga sama. Dan kalau tanya saya, nak kurangkan harga ataupun nak bagi free gift, elok bagi free gift. Sebab apa tau? Sebab apa? Apabila kita biasa menarik customer dengan diskaun, dengan offer, kita akan menarik orang-orang yang tidak setia. Bila ada offer, bila ada diskaun, baru dah muncul. Kalau tak ada diskaun, tak ada offer, dia senyap lah. Faham So jangan teruja. Bila kita bagi banyak diskaun, memang sale kita tinggi. Tapi margin kita kecil. Alright. Okay, so sekarang. Boleh tak buat macam ni? Ambil order dulu, bayar masa gaji. Untuk kawan-kawan je. Okey ke tidak? Ruhil. Okey, tapi ingat. Barang ambil, deposit pun ambil. Kawan ni tak boleh percaya weh. Nampak je semua baik. Tak apa, nanti aku bayar Ruhil. Nanti aku bayar. Nanti kalau ada video TikTok kan dia tu, Sering, dah 3 tahun kau tak bayar. So boleh jadi konten tu. So kalau nak kawan, pastikan ada deposit. Ayat dekat TikTok yang pasal perli tu yang ayat TikTok yang pasal hutang tak bayar. Faham. Sebab tu kadang-kadang kalau yang buat hutang dia tak bayar tu, sebenarnya orang yang perlu disalahkan siapa tau? Orang yang bagi hutang. Itu yang saya boleh cakap lah. Kadang-kadang yelah kawan tu memang sebelum bagi hutang tu memang manis lah.
Kan, tapi kalau dia dah bagi, kita dah anggap memang burn. Sebab tu kalau kita nak tolong orang tu, nak bagi pinjam orang tu, bagilah amount yang memang you dah anggap benda tu akan burn. Itu yang saya belajar. Bukan saya belajar lah, saya lalui lah. Contohlah kalau orang tu minta RM5,000, okay, at least bagilah RM1,000 ke apa yang you boleh anggap benda tu dah burn. Memang you takkan dapat balik. Kalau nak menjaga hati dia lah. Kan? So kalau you bagi RM5,000 juga, you akan expect benda tu dia takkan bayar. Betul. Itu adalah pengalaman hidup yang saya belajar dengan sangat mahal harganya. Sebab tu kadang-kadang kawan yang sebaya ni saya tak banyak lah. Kawan yang sebaya ni saya tak banyak. Biasanya saya akan ada kawan yang level-level haziq student saya ataupun yang lebih berumur. So kawan yang sedia ada ni, diorang saya dengan suka-suka saya lah. Itu je. Okay. Alright. Saya pun pernah kena faham. Sebab tu kalau boleh, elakkan lah. Sebab itu kalau dia nak peli-peli pun benda dah jadi. Damage done. Nak peli-peli pun orang tu memang tak ada duit. Orang tu tak ada duit. Kan? Itu je. Faham. Alright. So kita kembali kepada kita punya sesi yang terakhir. Lepas bagi harga, lepas buat apa? Kalau tanya saya akan pilih lah mana-mana gambar. Kan? Saya akan reply. Lepas tu saya buat apa? Saya akan suggest. Saya cadangkan dia kena ambil yang mana. So kita akan cadangkan dia ambil yang 3 bulan lah, yang set premium ataupun koleksi lengkap. 7 sambal semuanya. So cara nak cadangkan untuk dia adalah kita akan guna formula. Yang pertama, sebut nama customer. Okay, sebut nama dia. Bagi suggestion dengan jelas. Dan yang ketiga adalah bagi sebab. Okay, bagi sebab kenapa kita suruh dia ambil harga tu. Faham tak? Okay, kita akan ada 3 gambar, ada 3 ni. Sebab tu saya suka guna gambar. So bila saya tekan gambar ni, saya tekan gambar tu saya reply. Saya sebut nama dia, bagi cadangan yang jelas dan bagi sebab. Boleh? So itu adalah dia punya formula. Okay, so saya akan bagi ayat. Korang dah ready belum? Anda semua dah ready belum nak salin? Dah? Boleh? Okay, so kalau dah ready, yang di Zoom tolong komen ready dan di Facebook pun tolong komen ready. Dan ini adalah kita punya yang terakhir lah. Sebab saya tak nak ambil waktu panjang-panjang sangat. Okay, sebab ramai nak kena tidur dah. Kejap lagi nak bangun awal. Kan? Alhamdulillah, terima kasih. So ayat ni adalah nanti adjust balik ikut masing-masing janganlah ikut sebiji apa yang saya tulis. Saya pun tak tahu tuan beli apa, sesuai ke tidak. Cuma ini adalah dia punya lebih kurang macam guideline lah. Kan, at least you tahu nak tulis apa. Okay, cuba kita sebut nama kan. So kita nak jual sambal lah. Nak jual sambal. So kita sebut nama dia, Haikal. Kan, apa kata awak cuba je set lengkap sambal kami. So nampak tak arahan yang jelas? Kan, Haikal, apa kata awak cuba je set lengkap sambal kami. Sebabnya apa? Kerana berdasarkan feedback yang kami terima, okay, semua yang cuba sambal kami puas hati. Okay, so ini adalah untuk produk-produk yang straightforward. Ingat ini adalah untuk produk yang straightforward. Maksudnya produk direct. Sambal, makanan, kudapan, coklat, cokoja. Sebab apa? Sebab dia tak ada sebelum dan selepas. Faham Tapi kalau untuk produk suplemen, beza dia adalah Haikal, apa kata awak cuba je set rawatan lengkap kami kerana untuk produk kurus pun boleh guna yang sini. Kerana berdasarkan feedback
yang kami terima semua yang amalkan atas 3 bulan mengaku masalah mereka selesai. Tudung tudung ambil lah yang ni. Tudung ambil yang pertama ni, yang product direct. Okay, so kalau ada yang produk sebelum dan selepas, dan ambil yang nombor 2. Produk sebelum dan selepas ni maksudnya dia menyelesaikan masalah lah. Kalau perfume ambil yang pertama, product direct. Sebab ayatnya lebih kurang sama je. Faham yang di effect sebelum dan selepas ambil yang nombor 2. Kalau product direct ambil yang nombor 1. Kalau produk yang ada sebelum selepas ambil yang nombor 2. Kalau servis macam mana sir? Haras buat servis apa? Coaching apa tu? Biasanya kalau coaching biasanya saya akan ambil yang nombor 2 lah. Motivasi. So contohlah Tuan Haras jual package, ambil seminar kita kan. Ataupun jual program. Okey tuan, saya cadangkan apa kata sekolah tuan ni cuba je ambil program kami yang ini kerana berdasarkan feedback yang kami terima, semua yang dah habiskan program kami selama 4 hari ni, alhamdulillah memberikan feedback yang sangat puas hati. Itu je. So biasanya ada 2 ni je lah. Skincare ambil nombor 2. Kosmetik ambil nombor 2. Ingat tak kat sini? Saya upsell sekali lagi suruh amalkan atas 3 bulan. Okey, kosmetik nombor 2, motivasi nombor 2 yang ada efek betul. Perfume ambil nombor 1. Sebab nombor 1 perfume bukan namanya 3 bulan baru nak berasa, oh puan selepas 3 bulan baru saya rasa bau tu wangi. Mana ada, semberi yang pertama dah bau dah. So kita angkat macam tu. Telco nombor 1. Okey, kalau telco ni pula kena tengok kita punya USP tu apa. Kan, contoh kalau Amirul jual telco yang buat orang jimat, kat sini kita boleh bercerita tentang ambil je package yang paling besar kerana berdasarkan feedback kami, semua yang dah menggunakan telco kami ni atas 3 bulan mengaku jimat hampir RM150. Simple. Tapi kena tengoklah apa kita punya USP, apa yang kita jual. Faham tak? Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Sebelum saya menjawab soalan-soalan yang lain. Ya, Amirah Hassan, apa khabar? Baru balik tarawih ke? Harga tu memang dalam bentuk gambar ataupun lebih baik dalam bentuk tulisan dan senarai? Personally, saya akan suka bagi harga dalam bentuk gambar. Gambar tu, kita nampaklah produk tu, gambar dia macam mana, berapa banyak produk tu, free gift apa dapat. Itu lebih powerful. Kalau nombor account macam mana sir? Maksudnya nombor account. Oh, nombor account nak gambar ke skrip? Dua-dua. Dua-dua. Ada orang dia suka ayat sebab nak copy paste. Dan ada orang pula kalau kita punya customer kita tu agak berumur, gambar antara yang terbaik. Ingat kalau yang muda-muda dia suka ayat. Kalau yang tua-tua dia suka gambar. Kenapa gambar? Gambar dia suka zoom. Kalau back in sesuai gambar kan, saya tak boleh kata sesuai atau tidak. Dia depend. Ikut target market kita. So kalau contoh kalau saya tengok Yana Zizi ni, ayat lah yang terbaik untuk dia. Kau bagi gambar kat dia, nanti dia tulis balik punya. Tiba-tiba ada nombor account kat bawah. Kenapa? Sebab dia copy paste. Kan? Aku tahu. So bagi dua-dua lah. Bagi dua-dua. Okay? Saya tak boleh nak katakan mana satu yang sesuai. Boleh tak sebelum customer payment tanya nak back in ke ATM call and transfer tak? So itu adalah soalan yang akan buat dia fikir. Nak transfer ke nak back in? Nak transfer ke nak back in? Afiqah nak COD ada? Customer ni memang suka buat pilihan yang tak ada dalam pilihan. Kan? Kadang-kadang kita tanya, nak bank apa? Maybank ke CIMB? BSN boleh? Kan kau jam macam tu macam. Sebab tu jangan tanya soalan macam tu lagi dah. Nanti kau yang sakit kepala. So jangan salahkan dia, engkau yang cek pasal. Dan by the way, kenapa nak tanya nak bank ATM ke online transfer? Why? Kenapa? Kalau kita fikir, kalau kita sendiri nak, kita nak yang mana? Online transfer, terus dapat. Sebab kalau pergi bank, nak pergi bank in, sebab tu kadang-kadang dalam closing, perkataan akan
akan mengubahlah you punya respon. Faham Contoh, puan tolong bank in sekarang. Bank in. Bank in kena pergi bank. Bank jauh. Bila jauh ambil masa. Masa boleh fikir. Fikir dapat apa? Dapat blue tick. Ya. Sebab tu jangan guna perkataan bank in. Tapi kalau kita kata boleh tak buat pembayaran sekarang. Okey, pembayaran. Pembayaran boleh bank in, boleh transfer. Betul? Kalau transfer, alhamdulillah. Tapi kalau dia pergi bank in kena pergi bank. So, salah siapa? Salah kita. Arahannya tidak jelas. So, minta je lah transfer sekarang. Kenapa takut nak minta transfer sekarang? Next class kita share. Hari ni nak cerita pasal harga je. Korang punya soalan tu akan menyebabkan kelas kita sampai pukul 1 nanti. So, saya kena jaga. Kalau tidak nanti tanya. Boleh je, tapi next class insyaAllah. Saya dah packing order awak ni, tunggu awak transfer je. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Saya dah packing order awak ni. Semua okey kan? Kalau awak dah transfer, nak receipt bank, tetap arahan yang jelas. Nak receipt bank, nak slip bank tersebut. Boleh tak share sekarang? Ataupun, saya dah packing barang awak ni, awak dah transfer kan? Nak slip bank boleh? Share lah sekarang. Nampak tak? Beza tak ayat tu berbanding? Saya dah packing barang awak ni, tunggu awak transfer je. Tunggulah. Saya pun busy sekarang ni. Tunggulah. Saya pun solat tarawih, awak tak solat tarawih ke? Kalau awak solat tarawih, kenapa reply WhatsApp saya pula ni? Waktu dia senyap. Tengah solat tarawih dalam kurungan. Bila next class? Tak tahu. Next week kot. Next week. Biasanya seminggu sekali lah. Janganlah buat kelas setiap malam. Haikal nanti bosan tengok saya. So, ulat ayat pack barang tadi. Ayat pack barang. Okay. Ayat pack barang ni ayat Puan Kak Cik Su ni. So, kita guna ayat macam ni. Saya dah pack barang awak ni ataupun saya dah packing order awak ni. Awak dah transfer kan? Nampak tak saya guna awak dah transfer kan? Bukannya saya tanya, awak dah transfer tak? So, kalau kita kata awak dah transfer tak? Ataupun awak dah transfer, itu adalah soalan. Soalan you akan dapat blue tick. So, kita akan buat, saya dah packing order awak ni. Kejap lagi postman nak sampai. Awak dah transfer kan? Semua okey kan? Nak slip bank? Settle. Kalau tak dapat, tak apa. Yang penting kita dah usaha. Okey? Kalau dia tak ada online transfer, cakap dengan makcik tu, come on makcik, dah tahun 2021. Takkan online transfer tak ada. Tapi cakap dalam hati je lah. Faham Terasa makcik tu, jangan. So kalau dia tak ada online transfer, minta tolong anak dia. So kalau anak dia tak ada, minta tolong jiran dia. 2 kali dah minta tak ada, move on je lah. Bertabahlah dik. Makcik tu memang duduk dalam hutan, seorang-seorang. Kesian dia. Nasib baiklah telefon lain tu ada. Dia ada engkau je layan WhatsApp dia. Orang lain tak ada. Sebab tu online transfer pun tak ada. So apa yang kita boleh buat adalah kita buat COD. Cash on delivery. So you boleh buat account dengan Ninja Van ataupun DHL untuk dia buat COD style macam Go Shop, barang sampai baru bayar. So nanti dia akan bayar pada courier akan bayar kat kita lah. Tapi ada term and condition dia lah. So benda tu sangat membantu. Bukan kita yang kena sampai kat rumah makcik tu COD. Okay, untuk detail customer, suruh dia bagi before or sebelum bagi nombor account. Suruh dia bagi before or sebelum bagi nombor account. Untuk Amirul, saya highly recommend minta detail tu selepas minta payment. Kenapa? So kalau kita minta detail awal-awal, lepas tu kita dah dapat detail, kita minta payment, tak dapat payment, lepas tu nak minta apa? Kita nak minta apa? Sebab kalau kita tanya payment, customer dah tak nak. So kalau boleh, customer setuju, kan kita dah suggest kan, customer setuju, bagi nombor account, minta payment. Kalau dia senyap, dia blue tick, lepas 5 minit bagi emoji. Lepas setengah jam dia tak bayar, baru minta detail. Dia bagi detail betul. So dia dah bagi detail, okay puan, detail saya dah dapat. Payment semua okay kan? Nak slip bank? Dia senyap, petang nanti pula, okay puan, detail kan dah dapat tadi kan? Betul? Double confirm balik. Okay petang tu dah nak postage tu, okay puan, saya nak proceed order puan, nama, alamat, nombor telefon, betul kan? Betul. Payment semua okay kan? Nak slip bank? Tak dapat? Dah move on, guna follow up 1447. Nak belajar tentang follow up? Next class. Apa benda 1447? Next class lah. Next class. Dalam ebook ada dik. Yang nak macam 1447? Nombor hari ni ke? Tak. Bukan. Itu adalah sequence untuk kita buat follow up. Okay? Alright. So, okay.
Nak salin. Nak salin. Dah salin kot tadi. Hari ke? Hari lah. 1447 tu hari. Kan ada ke selain hari? 1447 kalau jam macam mana? Minta record kan sir, nak ulang balik? Ada record insyaAllah. Ada record. Hari pertama screenshot the date. Mana ada screenshot? Tak ada. 1447 tak ada lagi. Tak ada. Formasi bola tu 442 Aikal, bukan 1447. Mana ada striker sampai 7 orang kat depan? Dia dah lama tak main bola. Kan, sian Aikal. Busy meniaga. Alright, so ada soalan lagi tak untuk saya? So saya harap apa yang saya sampaikan hari ni belajar something. Simple je hari ni tajuknya, macam mana nak bagi harga. Kena buka e-book balik ni. Memang kena buka balik. Kalau 1447 tu adalah dalam volume yang ketiga. Learning Lab volume yang ketiga dalam tajuk follow up dan handle rejection. Ada 1447. Saya tahu, kadang-kadang beli e-book bukan baca pun kan. Sebab tu saya buat kelas. Don't worry. Saya faham. So siapa yang join kelas hari ni, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Bacalah saya tak kata awak. Kan? Saya tak kata siapa-siapa pun. Saya cerita je. Kan, dalam grup kan ada 1,000 lebih orang. Biasanya datang kelas kita 50 orang, 60 orang. So bagi saya itu memang memang amount yang okey lah. Alright. Nak tambah lagi ilmu kelas? Boleh insyaAllah. Don't worry. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita akan jumpa next time. Dan kalau di FB, siapa-siapa yang nak join, nak dapatkan sesi macam ni setiap masa ataupun setiap kali saya buat live, kliklah pakarclosing.com supaya you boleh dapatkan e-book dan join kelas lah, dan boleh join kita punya community insyaAllah. Okay. Dan kita punya kelas ni bukan hanya kelas closing saja akan ada banyak kelas-kelas lain. Dan pastikan setiap update 8 Mei. Block your date. Okay, lock your date. 8 Mei. Okay, pergi ambil info masing-masing. Ambil info masing-masing. 8 Mei, letak dalam dia punya jadual tu, kelas. Kelas. So standby apa kelas tu, standby dalam kita punya group Telegram. Faham dalam kalender tu 8 Mei, hang lock siap-siap. Tulis Sedharma. Kelas apa? Misteri. InsyaAllah kita tak akan cari hantu lah. 8 Mei dah lepas bulan Ramadan ke belum? Belum raya lagi. So 8 Mei, lock siap-siap. Tarikh itu 9 sampai pukul 1 je. InsyaAllah akan ada kelas yang sangat-sangat awesome. Boleh? Sebab speakernya kita import daripada Korea. Alhamdulillah dah stay lama kat sini, di duduk di Penang. Boleh cakap Melayu. Tak perlu ada translation, don't worry. Okay, boleh semua 8 Mei, ingat guys, 8 betul Korea. Kalau saya ni pun orang kata mix, itu memang pure breed Korea. Tapi orang Penang. Tak tahulah macam mana. Mungkin orang tu terkenan. Kan ada kan viral kat TikTok kan. Haraso, annyeonghaseyo, kan, cinca, kan, ada lawak utara lah, ada. Kita masih boleh faham. Dia masih makan nasi kandar lagi. Dia tak boleh telan kimchi. Itu sedihnya. Kita boleh anggap dia macam Korea celup lah. Okay, tapi memang Korea betul insyaAllah. Alright, so terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan pada semua orang. Apa grup Telegram tu? Tuan Lokman, grup Telegram tu adalah grup VIP kami. Okay, terima kasih Puan Baniania. So selamat bersahur. Terima kasih sangat-sangat sudi support. Dan insyaAllah kita akan jumpa next sesi. Okay? Terima kasih. Alright. So grup Telegram tadi adalah untuk orang-orang yang dapatkan e-book kita, panduan closing. So ambil package yang paling, nak kata paling mahal ke? Tak mahal sangat lah kan. RM99 saja you dapat 3 e-book dan grup Telegram dan sesi yang macam ni lah insyaAllah. Alright. So tak ada apa-apa lagi saya nak sampaikan. All the best. Pastikan capai target adalah habit baru kita. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih qara dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Amin ya rabbal alamin. Okey. So kita tak perlulah nak sampai niat nawaitu
Sauma ghadin an ada'i fadhu ramadana. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Gitu kan. Barulah saya dapatlah sedikit pahala kan. So jangan lupa niat puasa dan semoga esok adalah hari yang lebih baik. Jangan lupalah kan buat sale. Okay. So good night. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di mana guys? Kita akan berjiran di syurga. So wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih semua. Bang bang bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nice